Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Siti Hanisa dan juga rakan-rakan lain yang sedang menonton video ini. Pada pembentangan hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang Botox. Dan sebelum kami memulakan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niani Sofia binti Naktizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahzanani binti Syaiful Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Anizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adia Sofia binti Hairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azli Natasha binti Muhammad Zakaria. Botox pertama kali mendapat kelulusan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA pada tahun 1989 untuk merawat masalah perubatan seperti juling dan blefarospama iaitu kedipan mata tidak terkawal. Di bidang kosmetik, kelulusannya hanya diperoleh pada April 2002 dan sejak itu tiada yang meletup-letup dalam sejarah menentang kedutan berbanding suntikan Botox. Namun, hanya kerana FDA meluluskan suntikan anti penuaan tidak bermakna kita boleh pakainya secara membabi buta untuk memadamkan garis usia. Bagi pengguna Muslim sama ada perempuan maupun lelaki, ada baiknya sebelum mengadakan temujanji dengan doktor, ketahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kesan-kesan sampingannya. Menurut pakar estetik dan anti penuaan Alice Total Wellness, Dr. Alice Pratima Michael, Botox ialah jenama dagang bagi botulinum toxin, merupakan protein yang dihasilkan oleh bakteria Clostridium botulinum. Terdapat banyak jenis racun botulinum iaitu A, B, E, F dan G. Ia merupakan bahan yang boleh menyebabkan botulisma iaitu bentuk keracunan makanan yang terjadi apabila seseorang memakan sesuatu yang mengandungi neurotoxin yang terhasil daripada bakteria tersebut. Bagaimanapun, apabila digunakan sebagai persediaan perubatan dalam bentuk suntikan menggunakan jarum yang halus, racun botulinum dalam kuantiti kecil berupaya menghalang penghasilan asetilkolin iaitu kimia yang bertanggungjawab memberikan isyarat pengancutan otot-otot. Botox menyekat daripada berlakunya kedutan pada wajah seperti garisan pada dahi apabila seseorang mengangkat kening, kedutan-kedutan di tepi mata apabila mengenyit, serta lipatan di antara kening apabila mengerutkan dahi. Suntikan Botox jarang mendatangkan kesan sampingan yang terlalu serius seperti tindak balas alahan. Kesan-kesan sampingan lain adalah seperti kelopak mata jatuh sehingga beberapa minggu, pendarahan atau lebam pada bahagian yang disuntik, jangkitan kuman dan terasa seperti menghidap sengsema. Lain-lain termasuklah sakit kepala dan perut meragam, manakala risiko rendah bagi botulism iaitu kesukaran menggerakkan tangan, kaki atau sesak nafas dan melibatkan nyawa. Botox hanya mampu bertahan antara 3 hingga 6 bulan bergantung kepada kawasan yang disuntik sama ada tepi mata, antara dua kening dahi ataupun kening. Apabila otot-otot kembali seperti sedia kala, kedut dapat dilihat semula. Botox juga boleh digunakan untuk merubah bentuk senyuman dan ekspresi wajah seperti bentuk dagu. Oleh itu, jika ingin mendapatkan kesan berpanjangan, suntikan tersebut perlu diulangi tidak terlalu kerap selepas 3 bulan. Ini bertujuan mengelakkan suntikan yang bakal diambil pada masa akan datang menjadi tidak berkesan kerana tubuh manusia mampu membina antibodi dalam tempoh berkenaan. Saya akan menerangkan tentang Botox. Botox ataupun dikenali sebagai toksin botulinum telah terbukti sebagai protein terapeutik yang bermanfaat apabila digunakan dengan betul dan dalam dos yang betul. Cara rawatannya adalah ianya akan disuntik dalam jumlah yang minimum ke dalam bahagian kulit tubuh ataupun wajah yang bermasalah. Seterusnya adalah fungsi Botox. Fungsi Botox adalah untuk menegangkan kulit dengan cepat dan mudah. Selain itu, Botox merupakan penghalang proses penuaan dan pengecutan otot. Botox juga dapat merawat masalah otot. Hal ini kerana kedutan pada wajah berpunca daripada otot-otot yang menegang.
botox akan disuntik menerusi permukaan kulit ke dalam otot bagi menyekat otot daripada menegang. Apabila otot gagal menegang, kedutan akan kurang kelihatan. Baiklah, bagi mengatasi persoalan penuaan, metod perawatan lain yang dapat digunakan adalah filler. Filler ataupun dalam bahasa Melayunya ialah suntikan pengisi. Ianya adalah dalam bentuk gel dan boleh disuntik di mana sahaja di seluruh wajah mengikut kondisi pesakit. Kebanyakannya adalah di sudut bahagian bawah mata. Hal ini kerana di bahagian tersebut penuaan lebih mudah terlihat. Fungsi filler adalah seakan sama dengan fungsi botox. Fungsi filler adalah untuk merevolume kembali bantalan di wajah. Ia membuatkan area pada wajah yang sudah pudar akan tampak lebih muda secara semula jadi tanpa harus mengubah bentuk wajah. Selain itu, filler adalah untuk meningkatkan ketebalan bibir. Apabila bertambahnya usia, bentuk bibir seseorang akan menjadi nipis. Ia terjadi kerana tulang-tulang yang semakin mundur ke belakang. Filler mahupun botox dibuat dengan prosedur yang ringkas, tanpa pembedahan dan hanya mengambil masa dalam 15 hingga 20 minit sahaja oleh perubatan yang bertauliah. Namun begitu, disebabkan oleh trend penggunaan banyak artis dan selebriti di media sosial, anak-anak muda kini banyak yang menyukai pengisi bibir ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pandangan Islam terhadap botox. Botulinum toxin type A atau lebih dikenali sebagai botox adalah satu isu yang baru dalam bidang perubatan dan kosmetik yang tidak dibincangkan oleh ulama terdahulu. Permasalahan ini dibincangkan oleh ulama tentang hukum penggunaannya di dalam agama Islam sama ada membenarkan penggunaannya ataupun tidak. Seperti yang dipaparkan, berikut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam mengenai fatwa hukum suntikan botulinum toxin type A. Berdasarkan beberapa laporan dan kajian, botulinum toxin type A atau nama komersialnya botox didapati mengandungi bahan-bahan yang meragukan, najis dan diharamkan, dan antara bahan-bahannya adalah khinzir. Bakteria-bakteria botox dihasilkan daripada khinzir yang mereput dan daripada sel-sel orang mati akibat botulism. Penggunaan khinzir dan najis secara tidak langsung menyebabkan penggunaannya adalah haram. Seterusnya, ia juga didapati memberi mudarat kepada penggunanya. Hal ini kerana botox merupakan sejenis racun berbisa. Sebagaimana kita ketahui, hukum syarak telah mengharamkan umat Islam daripada mengambil racun dalam apa jua bentuk kerana ianya memudaratkan. Kajian juga menunjukkan bahawa botox adalah sejenis toksin yang boleh membawa maut. Seperti yang dinyatakan dalam isi kedua, ia boleh dimanipulasikan untuk tujuan penipuan dan ini boleh dikaitkan dengan penggunaan botox bagi tujuan kosmetik dan kecantikan. Penggunaan botox dalam kosmetik adalah haram walaupun dengan izin suami sekalipun. Sebagaimana telah diterangkan, botox dihasilkan daripada sumber-sumber najis dan ianya haram digunakan oleh umat Islam tanpa uzur syar'i. Botox digunakan atas tujuan untuk mencantikkan wajah seseorang melalui suntikan yang menyebabkan kesakitan dan ia juga bertujuan mencacatkan sel-sel otot pada wajah dan bahagian yang disuntik atas dasar kecantikan dan memperelokkan rupa asli seseorang secara tetap. Oleh demikian, ia termasuk kategori mengubah kejadian yang telah diharamkan oleh syarak. Namun yang demikian, penggunaan botox bagi tujuan perubatan dibenarkan atas dasar dalam keadaan darurat di mana tidak mempunyai alternatif lain selain botox sebagai jalan terakhir dan keselamatannya dijamin. Penggunaan botox dalam kes ini mestilah disahkan oleh doktor beragama Islam yang dipercayai dan berwibawa dari segi zahirnya. Manfaat botox ataupun kesan positif botox terbagi kepada dua, iaitu manfaat bagi kecantikan dan juga kesihatan. Antara kesan positif yang dapat dilihat dari segi kecantikan adalah botox merawat kedutan muka. Suntikan botox dapat melegakan otot muka di dasar kulit yang menyebabkan kedutan akibat proses penuaan dan garis halus kerana pergerakan wajah. Contohnya,
garis senyuman, kerutan dan sudut bibir ketika mengerutkan kening. Selain menghapuskan kedutan akibat proses penuaan, botoks juga menghapuskan kedutan mimik muka pada dahi dan glabella ataupun bahagian antara kening dan sekitar mata. Suntikan botoks juga mampu menghilangkan ketidakseimbangan kecil pada wajah. Apabila sudah bertambah usia, kecantikan seseorang akan memudar dan munculnya garis-garis halus dan kerutan di wajah serta kulit yang mulai mengendur. Berbagai usaha dilakukan untuk menampakkan awet muda dan cantik. Salah satunya dengan suntikan botulinum toksin atau botoks dan filler. Manfaat atau kesan positif botoks dari segi kesihatan ialah botoks merawat cervical dystonia iaitu leher teling. Leher teling berlaku akibat kecederaan saraf otak, strok, masalah otot, palsi cerebral dan lain-lain. Keadaan di mana otot leher menegang tanpa sedar menyebabkan kepala berpusing pada kedudukan yang tidak selesa kerana konstruksi otot leher tanpa sukarela. Botoks juga boleh merawat konstruksi otot. Keadaan neurologi yang menyebabkan anggota badan ditarik ke tengah badan atau ke dalam dada. Selain itu, botoks juga merawat hyperhidrosis. Hyperhidrosis adalah perpeluhan melampau yang biasanya terjadi pada tapak tangan, tapak kaki serta di ketiak. Suntikan botoks pada bahagian tersebut boleh mengurangkan perpeluhan yang melampau tersebut. Seterusnya, botoks juga boleh merawat strabismus iaitu mata juling. Penyebab mata juling adalah daripada ketidakseimbangan kerja otot mata. Selain daripada mata juling, botoks juga merawat blepharospasm iaitu kenyitan mata yang tak terkawal yang lazimnya berlaku selepas strok, kecederaan otak atau saraf muka. Suntikan botoks pada otot di sekeliling mata boleh mengurangkan simptom ini. Di samping itu, botoks boleh merawat migrain kronik. Botoks menghalang neurotransmitter yang menghantar signal kesakitan, maka mengurangkan serangan migrain tersebut. Akhir sekali, botoks merawat pundi kencing overaktif. Kebiasaannya, pesakit kecederaan saraf tunjang atau tulang belakang boleh mengalami situasi di mana otot pundi kencingnya menjadi kaku atau overaktif. Suntikan botoks juga boleh membantu mengurangkan kecenderungan seseorang daripada selalu membuang air kecil akibat pundi kencing yang overaktif. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan negatif penggunaan botoks. Okey, kesan yang pertama ialah membazir duit. Okey, kos rawatan sekali sahaja berharga RM2,000 hingga RM20,000 untuk satu kawasan sahaja dan harga hanya bergantung kepada kawasan yang ingin disuntik. Yang kedua, bersifat sementara. Jangka hayat botoks ini akan bertahan selama 4 hingga 5 bulan sahaja. Kemudian, pengguna perlu mengambil rawatan semula. Yang ketiga adalah ptosis. Ptosis ni ialah kelopak mata jatuh. Apabila seseorang itu terlalu kerap mengambil suntikan botoks dan kelopak mata akan menjadi lebih berat dan akan mengakibatkan kelopak mata jatuh ke bawah ataupun suntikan botoks itu disuntik pada kawasan yang tidak tepat dan ia akan mengakibatkan kening atau kawasan mata pengguna menjadi tidak sekata ataupun tidak selari. Seterusnya, pengguna juga akan mendapat kesan bengkak, lebam atau kemerahan di kulit muka. Kebiasaannya ini terjadi selepas saja menerima rawatan suntikan botoks dan kawasan yang disuntik ini akan memberi tindak balas terhadap cecair botulinum tersebut dan kesan ini hanya akan bertahan 2 hingga 3 hari sahaja. Selain itu, sukar untuk bertutur, untuk bercakap. Sekiranya
botox itu disuntikkan di kawasan mulut, mulut pengguna akan menjadi lebih tegang dan ia agak menyukarkan pengguna untuk bercakap dengan berjelas ataupun bercakap secara normal. Kesan yang seterusnya ialah sukar untuk bernafas. Apabila terlalu banyak cecair botox itu disuntikkan ke dalam badan, saluran pernafasan seseorang itu akan menjadi tersumbat dan apabila tersumbat, saluran itu akan menjadi agak sempit dan ia menyukarkan pengguna itu untuk bernafas. Selain itu, pengguna akan mendapat senyum yang sengit ataupun keluar air liur. Apabila mulut menjadi terlalu tegang, dia akan menyukarkan pengguna untuk menelan. Pengguna akan menghadapi kesukaran untuk menelan dan air liur akan keluar tanpa sedar. Senyum sangat pula ia akan terjadi apabila suntikan botox itu disuntik di kawasan yang salah ataupun kawasan tidak tepat. Kesan yang seterusnya ialah ruam kulit. Ini akan terjadi apabila pengguna itu mempunyai kulit yang agak sensitif dan sebaiknya mereka perlu berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan perawatan yang selanjutnya agar ruam kulit ini tidak menjadi lebih parah dan sehingga boleh menjadi ke arah kanser kulit. Kesan yang terakhir ialah muka berparut. Apabila sepanjang hidup pengguna terlalu banyak disuntik dengan botox, terlalu kerap menggunakan botox, kesan dari jarum itu sendiri akan nampak lebih jelas dan mengakibatkan terlalu banyak parut di muka. Dan kesan parut ini sukar untuk dihilangkan. Ianya boleh hilang tetapi makan masa yang agak lama. Itu sahaja dari saya untuk kesan-kesan negatif penggunaan botox. Walaupun telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa kegunaan suntikan botox bagi tujuan kecantikan adalah haram, masih terdapat ramai umat Islam yang tidak mengendahkan fatwa tersebut. Penggunaan suntikan itu bukan sahaja bertentangan dengan ajaran Islam, malah ia juga boleh menggadai nyawa seseorang. Dan ia lebih membimbangkan apabila terdapat pihak yang tidak berpengalaman dan juga berkelayakan yang menawarkan perkhidmatan tersebut kepada orang ramai, lebih lagi apabila menggunakan produk botox yang palsu. Bagi mengelakkan penggunaan botox yang palsu, bahagian penguatkuasa farmasi sering melakukan pemeriksaan di premis-premis tertentu untuk memastikan bahawa toksin botulino yang digunakan adalah berdaftar di bawah pihak berkuasa kawalan dadah Malaysia. Dan sekiranya terdapat pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut, mereka akan didakwa di bawah peraturan kawalan dadah dan kosmetik. Botox semestinya digunakan dengan nasihat doktor yang bertauliah sahaja agar diberikan penjelasan tentang prosedur yang terlibat dan memastikan sama ada produk tersebut sesuai untuk kesihatan dan juga kegunaan pengguna. Oleh itu, salon atau pusat kecantikan telah diberi amaran supaya tidak menawarkan perkhidmatan suntikan botox tersebut. Hal ini kerana prosedur kecantikan botox diklasifikasikan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan sebagai sejenis ubat dan ia perlu dikendalikan oleh pengamal perubatan berdaftar yang terlatih. Oleh itu, prosedur ini adalah di luar kawalan pusat kecantikan dan salon kerana pada aspek undang, salon tersebut hanya boleh melakukan rawatan kecantikan di bahagian luar kulit sahaja, manakala suntikan botox perlu disuntik ke dalam. Kita teruskan lagi dengan cadangan lain yang boleh diambil selain penggunaan suntikan botox. Yang pertama, tidur yang cukup. Untuk mencapai kulit muka yang cantik, seseorang itu perlu mendapatkan tidur sekurang-kurangnya 8 jam. Waktu tidur yang paling ideal ialah sebelum pukul 11 malam. Menurut seorang pakar, pada jam 11 malam hingga 3 pagi, ianya adalah waktu yang terbaik untuk menjana sel-sel kulit semula. Hal ini juga untuk membantu mengelakkan daripada mendapat lingkaran hitam di bawah mata. Lingkaran ini akan menampakkan seseorang itu agak kusam dan tidak bermaya. Yang kedua, minum air putih. Cara ini sangat mudah dengan hanya minum air putih secukupnya setiap hari, sekurang-kurangnya 2.5 liter sehari. Air ini mampu memberi hidrasi kepada kulit seseorang dan juga dapat mengelakkan dari kulit kering atau dehidrasi. Kelebihan air putih ini juga mampu memberikan kelembapan kepada kulit seseorang.
kulit yang kurang pengambilan air putih akan terlihat berkedut dan sedikit tua walaupun di usia muda. Seterusnya, jaga pemakanan. Pemakanan ini memainkan peranan penting untuk mendapatkan kulit yang cantik serta untuk mengekalkan awet muda. Makanan yang segar seperti ikan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran mampu memberi antioksidan kepada tubuh badan agar dilindungi dari serangan radikal bebas. Antara contoh yang boleh kita lihat ialah sayuran atau buah-buahan merah seperti tomato atau cili merah yang mampu menambahkan produksi kolagen dalam badan sekaligus dapat bertindak sebagai pelindung matahari. Selain itu, ikan salmon juga mampu membekalkan omega 3 dan ianya berfungsi untuk menguatkan serta melindungi sel-sel kulit. Yang terakhir, jauhi gula. Gula ini merupakan satu bahan makanan yang bahaya dan ianya membolehkan kulit seseorang mudah berkedut dan kelihatan agak tua. Gula ini juga merupakan salah satu punca tumbuhnya jerawat di muka. Ia juga bertindak sebagai penghapus kolagen dalam kulit. Oleh itu, makanan serta minuman yang mengandungi kandungan gula yang tinggi seperti gula-gula atau air bikarbonat perlu dihindari demi mengekalkan kecantikan wajah. Okey, itu sahaja untuk cadangan yang boleh diambil selain penggunaan botox. Kesimpulannya, dalam konteks berhias, konsep bersederhana di samping mengenal pasti unsur kesucian barangan perhiasan dan mengelak daripada perkara yang boleh memudaratkan diri merupakan prinsip yang perlu dipegang oleh setiap umat Islam. Kulit kedut merupakan sebahagian daripada proses penuaan yang dialami. Penyelesaian terbaik untuk memperlambatkan timbulnya garis-garis usia ialah hindari dari sinar matahari secara langsung, berhenti merokok dan lakukan senaman secara rutin. Secara keseluruhannya, botox bukanlah satu penyelesaian yang bagus. Syarat telah mempertikaikan penggunaan botox kerana mempunyai elemen pembaziran, niat penggunaan dan membawa kemudaratan kepada manusia yang menjadi satu masalah dalam jangka masa panjang walaupun zat botox itu dikategorikan sebagai suci. Walau bagaimanapun, botox adalah diharuskan jika tujuannya untuk merawat penyakit yang melibatkan kegagalan fungsi otot seperti migraine, cervical dystonia dan sebagainya. Jelas sekali, suntikan botox dan rawatan kosmetik ataupun kecantikan yang menjadi pilihan utama bagi kaum wanita untuk tujuan kecantikan dan menghilangkan garis-garis kedutan ada kaitan dengan ciri-ciri merubah ciptaan Allah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bersikap redha dengan anugerah yang Allah kurniakan dan menjadikan hikmah anugerah tersebut sebagai cermin muhasabah diri untuk tunduk patuh sebagai muslim yang sentiasa mensyukuri nikmatnya.